لله حمدا نستفتح به أبواب فضله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian pemohon pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم لذة الحمد. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua manisnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن يرقينا في مراتبه العالية. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisi yang tinggi di sisi Allah taala. إن نبينا محمد كان اسمه ووصفه أحسن. Sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya itu adalah dengan sifat Ahmad. وهو صاحب المقام المحمود. Beliau itu adalah yang akan mendapatkan kedudukan yang dinamakan maqam kepujian. واللواء الذي يحمله يوم القيامة تحته جميع الأنبياء يسمى لواء الحمد. Beliau juga yang akan memegang panji nanti di hari kiamat, yang panji itu adalah dinamakan panji kepujian. جعلنا الله وإياكم تحت هذا اللواء إن شاء الله. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua berada di bawah panji Nabi Muhammad. ومظاهر الارتواء تحت هذا اللواء تظهر من هذه الدنيا في مثل مجالسكم المباركة هذه. Akan dinampak kebersamaan kita di bawah panji Rasulullah nanti di hari kiamat adalah bermula daripada keberadaan kita di atas muka bumi ini, khususnya berada di majlis-majlis seumpama ini. وذلك بانتواء العبد في سيدنا محمد بأن يتنازل عن هواه فيكون هواه تبعا بما جاء به سيدنا محمد. Untuk mendapatkan kebersamaan bersama dengan Nabi Muhammad dengan melakukan amal perbuatan baik ketika di dunia, yaitu dengan kita mendahulukan apa yang dilakukan dan diinginkan dan disukai oleh Nabi Muhammad berbandingkan kepada apa yang kita inginkan, maka kita akan termasuk berada di bawah panji Nabi Muhammad. ومجالسكم المباركة هذه يرقب الله سبحانه وتعالى فيها نواياكم وعلى أساس ذلك يكون الاصطفاء. Majlis-majlis yang kamu semua hadir di sini adalah dipandang dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala isi hati kamu semua, dan dengan kadar apa yang tersimpan dalam isi hati itulah yang akan dinilai dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. كل واحد منا يرغب نيته وعلاقته مع الله تعالى في هذا المجلس. Maka masing-masing daripada kita yang hadir di sini hendaklah mengawasi niat masing-masing di dalam hatinya, karena niat itu yang akan dipantau oleh Allah taala. فإن هذه المجالس تطلبها الملائكة كما جاءنا في صحيح مسلم أن ملائكة الطوافين في الأرض يبحثون عن مثل هذه المجالس. Sesungguhnya majlis kamu semua ini adalah merupakan majlis yang menjadi tumpuan kepada malaikat untuk mencari dan menghampiri serta singgah dan hadir dalam majlis seumpama ini, sebagaimana Nabi memberitahukan dalam riwayat Imam Muslim kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling di atas muka bumi ini mencari majlis-majlis seumpama ini. ولقد جاء في الحديث الصحيح أن ثلاثة نفر جاءوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada 3 orang yang datang pada majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأما واحد منهم وجد فرجة في المجلس فدخل إلى هذه الفرجة. Salah seorang daripada 3 orang itu melihat ada majlis dan ada satu ruang kosong di hadapan, maka orang itu maju ke hadapan dan duduk di ruang yang kosong itu. والآخر استحى فجلس في آخر المجلس لم يحب أن يتخطى الناس. Adapun yang kedua malu untuk maju ke hadapan, maka dia duduk di belakang. وأما الثالث فوجد المكان مزحوما فرجع ولم يدخل إلى المجلس. Adapun yang ketiga melihat majlis itu ramai dengan manusia, maka dia tidak mendapatkan tempat, dia pun pergi tinggalkan majlis itu. وهناك الرقابة الربانية والرقابة المحمدية. Di sana ada yang memantau. Pemantauan itu datang daripada Allah dan juga pemantauan yang datang daripada Rasulullah. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الثلاثة. Nabi bersabda, mahukah kamu ceritakan tentang 3 orang? أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله.
Adapun yang pertama kata Nabi, ia datang menuju kepada Allah, maka Allah pun datang menuju kepadanya. وجعل أن من جاء إلى المجلس كأنما جاء إلى الله تعالى. Diberikan perumpamaan oleh Nabi, orang yang datang pergi ke majlis yang duduk pada saf yang di depan yang kosong itu seakan-akan dia datang kepada Allah dan Allah datang kepadanya. ولذلك هذه المجالس في الأمة المحمدية حالها كمثل الكهف الذي أوى إليه أهل الكهف. Perumpamaan majlis seumpama ini di dunia daripada majlis umat Nabi Muhammad SAW adalah umpama gua yang juga dihampiri dan dimasuki oleh remaja-remaja yang bersembunyi di gua kahfi. فمن أوى إلى هذه المجالس كان في كنف الله ورعاية الله. Seperti mana mereka yang berada di dalam gua dijaga oleh Allah, mereka yang datang kepada majlis-majlis seumpama ini juga dijaga dan dilindungi oleh Allah. أراد رسول الله في هذا الحديث أن يفهمنا وأن يرفع الفهم والذوق عندنا أننا إذا جئنا إلى المجالس هذه إنما نحن نأتي إلى الله لا نأتي إلى فلان وفلان. Nabi mahu menjelaskan kepada kita dan membuka wawasan dan minda kita memahami akan hadis tadi itu. Orang yang datang kepada majlis-majlis seumpama ini meyakini kalau dia datang kepada Allah, bukan datang kepada fulan ataupun kepada fulan. Ini yang diinginkan oleh Nabi kita memahami. Kalau amma tsani fastaha min Allah fastaha Allah minkum. Adapun yang kedua kata Nabi, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Wa huna yu'allimuna Nabi sallallahu alaihi wasallam an rutbati al-mu'amalati ma'a Allah ta'ala. Pada bahagian yang kedua ini, Nabi ingin memberitahukan kepada kita tentang sikap kedudukan cara kita berinteraksi ataupun bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala qala lana wa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya balasan orang yang berbuat ihsan itu adalah ihsan juga dari Allah. وقال لنا جزاء وفاقا كما تعمل يقابلك الله سبحانه وتعالى. Allah juga berfirman bahwasanya Allah akan membalas balasan perbuatan seseorang sesuai dengan perbuatan orang tersebut. Sekadar mana dia berbuat, sekadar itu Allah akan balas. وهنا أريدكم أن تفهموا وتركزوا قليلا. Di sini saya mahu menyeru kepada semua yang hadir untuk fokus kepada apa yang saya sampaikan sedikit. لأن هنا سر من أعظم أسرار المعاملة مع الله. Di dalam yang disampaikan tadi itu tersimpan satu rahasia dalam sikap kita berinteraksi dengan Allah. إذا فقهته كنت عبدا ربانيا حقيقة. Kalau kamu dapat memahami akan rahasia tersebut, maka sesungguhnya kamu adalah merupakan hamba yang mempunyai adab yang tinggi kepada Allah. افتح قلبك وعقلك بهذا المعنى. Bukalah hati dan minda Anda untuk memahami akan rahasia tersebut. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى عاملنا بمعاملتنا نحن لخلقه. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bersikap kepada kita bergantung kepada bagaimana sikap kita berinteraksi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. وكما تريد أن يكون الله لك فكن أنت للخلق. Kalau Anda menghendaki bahwasanya Allah itu ingin bersama dengan Anda, maka hendaklah Anda itu berbuat manfaat yang untuk kebaikan juga orang lain. وتريد الله أن يصفح عن ذنوبك ويغفر لك ويسامحك فأنت كذلك سامح الناس يسامحك الله تعالى. Kalau Anda menginginkan Allah memaafkan, mengampunkan atas apa yang Anda perbuat daripada kesilapan dan kemaksiatan, maka latihlah diri Anda untuk memaafkan akan kesilapan dan kesalahan orang lain, maka Allah akan maafkan kesilapan Anda. وقد جاءت دلائلها في الكتاب والسنة كثيرة جدا. Perkara yang sedemikian itu contohnya banyak di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Salah satunya adalah hadis Nabi yang beliau bersabda, barang siapa yang mengangkat kesusahan seorang yang beriman di dunia
dunia, maka Allah akan mengangkat kesusahannya nanti di akhirat. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. Barang siapa yang menutup aib orang lain di dunia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. يأتي الناس يوم القيامة عراة، لكن أناسا يكسوهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. من هم هؤلاء الذين كانوا يكسون العراة في الدنيا؟ Nanti di hari kiamat ada orang yang datang nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang. Akan tetapi akan ada orang juga nanti yang datang kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan berpakaian menutup auratnya. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang yang menutup aib orang lain ketika di dunia. حتى في الأشياء البسيطة إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Sehingga dalam sikap ini juga, dalam perkara yang kecil pun juga, Allah pun akan juga membalas bergantung kepada sikap kita. Termasuk memberi ruang dalam majlis untuk orang masuk duduk. Kalau kita bagi ruang kepada orang itu, Allah akan bagi ruang kepada kita. Demikian cara kalau kita bermuamalah dengan orang, Allah akan bermuamalah dengan kita. لكن مقابلة الله أكبر من مقابلتك بكثير. Tentunya sikap Allah kepada kita jauh lebih mulia, lebih besar berbandingkan kepada sikap baik kita kepada orang lain. أنت في المجلس إذا دخل واحد بجانبك فمسحت له مسافة شبر واحد يقابلك الله تعالى بأن يفسح لك. Anda kalau memberi ruang kepada orang lain untuk duduk di sebelah Anda, walaupun hanya satu jengkal sahaja, bagi ruang untuk dia duduk, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka ruang selebar-lebarnya untuk Anda. لماذا يفتح لك؟ يفتح الله تعالى لك في قبرك. Dalam hal apa Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan Anda? Bila mana Anda melapangkan ruang untuk orang lain, Allah akan melapangkan Anda di dalam kubur Anda. وإذا جئت يوم القيامة في شدة الزحام يفتح الله لك فيبعدك عن الزحام. Di akhirat nanti bila mana orang berkumpul berdesak-desakan, tiada ruang satu dengan yang lain, orang yang memberi ruang kepada orang di dunia nanti saat berdesak-desakan akan diberi ruang juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. وإذا جئت تمر على الصراط يفتح الله لك في الصراط فإذا بالصراط عريض تمشي عليه مركعا. Bila mana Anda nanti melintasi kepada as-sirat yang itu adalah jembatan kecil, bila mana Anda memberi ruang kepada orang lain di dunia, itu jembatan akan dilapangkan sehingga lebar Anda untuk melintasi kepada as-sirat. وإذا دخلت الجنة يفتح الله لك في قصورك وفي بيتك في الجنة. Bila mana Anda masuk surga, maka istana dan tempat-tempat yang disediakan oleh Allah untuk Anda juga akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإذا ذقت لذة المعاملة مع الله لن يضيق بك أن يأتي شخص فتفتح له وتتعب قليلا في المجلس لأنك تعرف أن مقابل ذلك الله يفتح لك. Bila mana Anda tahu manisnya untuk mendapatkan pemberian daripada Allah, Anda tidak akan merasa sempit dengan memberi ruang kepada orang lain untuk duduk di sebelah Anda, dan tidak akan merasa susah dengan keadaan yang sempit itu, karena Anda yakin balasan daripada Allah jauh lebih besar berbandingkan kepada apa yang Anda buat untuk orang lain. وإذا أساء إليك إنسان بإساءات فإنك تتفكر وتنظر وتقول هذا الإنسان أساء إلي قليلا وأنا لست بشيء، فينبغي أن أسامحه لأنني أنا أسأت بحق الله أكثر وهو يمهلني سبحانه وتعالى. Bila mana ada orang lain yang menyakiti kepada Anda, menyakiti perasaan Anda, maka Anda kena berpikir bahwasanya apa yang dibuat oleh orang itu adalah kecil kepada Anda, walaupun menyakiti kepada perasaan Anda, berbandingkan kepada apa yang telah banyak daripada perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ingin mendapatkan maaf dari Allah, hendaklah kita memaafkan kesalahan yang kecil daripada orang lain. وهكذا ينبغي للعبد دائما أن يكون مع الله، لا يعامل الناس بالناس وإنما يعاملهم من أجل رب الناس تعالى.
Demikian keadaan seorang hamba itu bila mana sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersikap kepada manusia hanya karena untuk mendapatkan perhatian daripada manusia atau karena manusia itu sendiri, akan tetapi bersikap kepada manusia disebabkan oleh kerana dia ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama dengan Allah melalui interaksi dan sikapnya dengan manusia. Dengan demikian dia akan naik keyakinannya kepada Allah dengan berinteraksi dengan wujud ini, dengan melihat apa di sebalik yang dikehendaki oleh Allah dalam sikap kita dalam alam ini. Maka dia akan melihat bahwasanya apa yang ada di sekelilingnya itu adalah merupakan satu risalah, satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersikap baik dan positif dengan segala yang ada di sekeliling kita. فهل في الوجود وفي الكون وفي العالم شيء يحدث والله سبحانه وتعالى لا يريده؟ Adakah apa saja yang berlaku di sekeliling kita ini terjadi tanpa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala qad akhbarana annahu khalaqana wa ma na'mal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan menciptakan apa yang kita buat, semua itu sesuai dengan kehendak Allah taala. Jika kana kadzalik, fayamuru al-insan bi kulli 'amalin yajri hawlahu anna dhalika tanbih lahu min Allah taala wa kayfa yumkin an yata'amal. Maka dengan demikian seorang itu bila mana peka dengan keadaan yang berlaku di sekelilingnya, apa saja yang berlaku adalah merupakan satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui segala perkara yang terjadi di sekeliling kita. Karena yaqulu Imam Sya'rani inni a'rifu min tafsiri ma'a Allah min akhlaqi zawjati indama tataghayyar ma'i a'rifu annani ana qasadtu ma'a Allah ta'ala. Al-Imam Sya'rani berkata, saya dapat menyedari akan sikap kurang baik saya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui teguran Allah, melalui sikap istri saya kepada saya. Kalau nampak sikap tidak baik kepada saya sedar ada perkara salah yang saya buat kepada Allah taala. فما هي رسالة الله تعالى الآن التي تستشعرونها وأنتم في مجلسكم هذا؟ Lalu soalannya adalah, apakah yang kamu semua paham tentang risalah Allah kepada kamu pada majlis yang kamu duduk di tempat ini? Apa yang kamu pahami daripada sentuhan dan isyarat dari Allah? Inna hadhihi al-majalis mahall ijabati ad-du'a. Majlis-majlis seperti ini adalah majlis untuk doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah. Wallahu ta'ala nadhirun ila qulubi ashabiha. Allah adalah memantau kepada hati orang-orang yang berada dalam majlis ini. وهو سبحانه وتعالى فتح فيها أبواب المغفرة والتوبة. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membuka pintu-pintu pengampunan dan taubat dari Allah. إلا أن الإنسان فيها ينبغي أن يكون وجهته قوية إلى ربه تعالى. Hanya saja yang dituntut oleh Allah kepada manusia adalah hendaklah memaksimumkan di dalam melakukan dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala akan pemberian tersebut. Maka ia tidak meletakkan satu penilaian kepada sesuatu pun kecuali hanya kepada apa yang dinilai baik oleh Allah taala. Bukankah kamu semua percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasul kamu? Ataukah ada di dalam hati kita keraguan-raguan? Adakah ada di antara kamu bila mana sudah masuk dalam syurga berfikir nak keluar daripada syurga? Sebahagian orang itu bila mana masuk ke hotel yang indah ataupun masuk ke negara yang indah pemandangannya, maka mereka akan mengatakan kita tak akan keluar daripada tempat ini karena keindahan tempat itu. Akan tetapi kita mendengar bahwasanya Nabi kita bersabda, majlis seumpama ini adalah merupakan bahagian daripada taman-taman syurga. Wal jannatu Allah Ta'ala akhbara an ahliha anna lahum fiha ma yasha'una 'inda rabbihim.
Dan disebutkan di dalam riwayat oleh Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keindahan dan kenikmatan surga itu apa saja penghuni surga yang mahukan ada di dalam surga. Semestinya kita menghayati akan kenikmatan dan memahami apa yang telah disampaikan dalam sikap kita kepada Allah Taala. Oleh karena itu, mereka dahulu para guru-guru bila mana mengadakan majlis-majlis seumpama ini, mereka akan mengajak dan menyeru kepada semua yang hadir untuk tidak sibuk kepada perkara-perkara yang lain dan menumpukan fokus kita kepada apa yang akan diberikan oleh Allah Taala. ولذلك لما في ليلة الإسراء والمعراج لما رجع النبي وأخبر أهل مكة سألوه عن بيت المقدس كيف هو بيت المقدس صفه لنا. Oleh karena demikian kita dapat melihat daripada pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Nabi kembali ke Mekah, ditanya oleh orang-orang Mekah pada ketika itu tentang bagaimanakah bentuk fisikal Baitul Maqdis, ceritakan kepada kami. Maka Nabi ketika ditanya soalan itu, Nabi susah hati karena belum dapat menguraikan tentang bagaimanakah bentuk gambaran itu Baitul Maqdis. Kenapa? لأنه لم ينظر إلى الأبواب وإلى الجدرات لما دخل بيت المقدس كان وجهته إلى الله تعالى. Disebabkan oleh kerana beliau ketika masuk Baitul Maqdis, beliau itu tidak fokus kepada apa yang nampak daripada bentuk fisikal Baitul Maqdis, tiangnya, pintunya, bangunannya, sebab tumpuan utamanya menuju kepada Allah, maka tak peduli dengan apa yang ada di sekelilingnya. وبذلك رفع الله له بيت المقدس فصار رسول الله يراه ويصف للمشركين بيت المقدس يقول لهم أبوابه كذا وشرفاته كذا. Maka oleh karena demikian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk dan gambar Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah dan diceritakan oleh Rasulullah bagaimanakah bentuk Baitul Maqdis, pintunya, tiangnya dan sebagainya setelah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah. ولذلك قالوا أن المصلي وهو يصلي إذا عرف من عن يمينه وشماله بالصلاة فليس بحاضر فيها. Maka dikatakan bahwasanya orang yang berada dalam keadaan salat, kalau dia boleh tahu siapa yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya, dia tidak hadir, tidak khusyuk dalam salatnya. وكان المشايخ إذا رأوا طالب العلم يتلفت كثيرا يقولون له هذا طيبسان فغطي وجهك حتى لا تكثر من التلفت. Mereka para guru-guru bila mana melihat kepada anak muridnya yang belajar banyak menoleh ke kanan dan ke kiri, gurunya akan mengatakan letakkan kain serban untuk menunduk muka kamu supaya kamu tidak banyak bergerak menoleh kanan dan kiri dan fokus mendengarkan dalam majlis. ولذلك كان يقول أهل المعرفة بالله الذي لا يلتفت يكرمه الله تعالى بنور الكشف كما أكرم رسول الله بأن رفع له بيت المقدس. Oleh karena demikian orang yang dia fokus dalam majlis-majlis itu tidak menoleh ke kanan dan ke kiri akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rahasia perkara yang gaib boleh dinampak, seperti mana baginda Rasulullah yang tidak fokus kepada apa yang zahir pada Baitul Maqdis ketika ditanya ditunjukkan oleh Allah perkara yang gaib itu nampak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena fokus utamanya adalah kepada Allah taala. يمشي بعين مع صاحب القهوة وإذا دخلت الكاميرا يمشي بعين مع صاحب الكاميرا. Sebahagian orang yang berada di dalam majlis itu kalau ada orang yang menuangkan kopi kepada mereka yang hadir, matanya tengok kepada orang yang tuang kopi ke kanan dan juga ke kiri. Kalau kamera itu pusing ke kanan dan ke kiri, matanya pun tengok kepada orang yang pegang kamera ke kanan dan ke kiri. Tidak fokus dalam majlis. إذا فتح أحد الباب من هناك يلتفتون، إذا حدث صوت في نهاية المجلس يلتفتون. Kalau ada orang yang buka pintu di sebelah sana, dia akan toleh ke situ. Kalau ada orang buat ada suara dekat belakang sana, mereka akan menoleh ke belakang. Tidak fokus. Orang yang mencari ilmu itu kalau banyak menoleh ke kanan dan ke kiri, maka dia tidak akan percaya untuk mendapatkan ilmu. Di majlis Imam Abdul Qadir Al-Jailani saqata thu'ban min as-saqf wa hum fi wasat al-majlis. Pada majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama dengan
murid-muridnya, ada seekor ular yang jatuh daripada punggung di tengah-tengah majlis mereka sedang belajar. ففزع الناس وأشار إليهم أن لا يتحرك أحد. Maka majlis itu yang dihadiri ramai daripada murid-murid beliau berada dalam keadaan gelisah dan takut. Syekh Abdul Qadir Jailani mengisyaratkan untuk agar supaya mereka tenang dan tidak takut.